Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekejap Surah An-Nazi'at itu kita sambung ayat berapa 15. Hari ini 24 Ustazah. 20 apa? 24 sampai 24 sampai 46. Habis lah. ya saya kecilkan. Yalah sampai habis. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. 46. Nampak kecil sangat. Tak apa, masing-masing guna Quran sendiri kan. Saya guna Quran kat sini supaya nampak muka sebelah ni. Okey. Boleh kita start. Suzy tadi masuk first tapi tak boleh nak baca. Ya. Tu yang dia confident masuk awal lagi ni. Excited kan? Tak apa. Okey, Kak Alia mana Kak Alia? Okey, Kak Alia first. Terkejut. Saya campak sisa sekejap. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit Kak Alia macam jauh. Dengar tak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Dengar ke Ustazah? Dengar? Fa'akhadhahullahu nakanal 24 kan? 44 bukan? 24 kan? Faqala ana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Liman yakhsha. Dengar nun dengan ya, lepas tu kha tebalkan. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha ni sekali. Rafa'a samkaha fasawwaha. Jangan hidupkan mim tu Kak. Rafa'a samkaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Okay. Wa aghtasha. Itu ya? Boleh? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Sikit lagi belakang. Dia kalau dia jadi nipis. Angkat. Wa aghtasha lailaha wa akhraja. Betul? Betul. Ini sekali. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Okay. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Okay. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wali'an. Mata'an lakum wali'an'amikum. Wa idza ja'atit
Faida. فإذا جاءت الطامة الكبرى Kubra. فإذا جاءت الطامة الكبرى Ya. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Insanu ma sa'i. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Okay. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Satu fa'in tu dengung tak cukup. Satu lagi ha. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. فإن الجحيم هي المأوى. Okay. وأما من Fa'am tu fa'amman. Dengung Kak Alia dah ada tapi dia punya kadar panjang dengung tu tak cukup. Sebab takut tak cukup nafas. Dia kan kaedah baca Quran ni, kalau kita takut tak cukup nafas, kaedah yang kedua adalah wakaf kat tempat yang bersesuaian dengan nafas kita lah. Sebab tu dia ada wakaf ibtidak. Yang penting dengung tu tak langgar. Hukum tajwid tak langgar kan. Okay. وأما من خاف مقام Kho panjang. Kho panjang. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Okay. فإن الجنة هي المأوى. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. فإن الجنة هي المأوى. Okay. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Tetap pendek Boleh ya? Betul. Fima anta min zikraha. Lagi sekali Ustazah. Okay. Boleh. Fima anta min zikraha. Ya. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyah. Ashiyah. Kalau tak sampai kan, berhenti dekat lam yalbasu 2 rakaat. Lepas tu ambil balik lam yalbasu. Tapi masa ambil lam yalbasu tu dia dah kena baca 4 rakaat. Dia punya kadar rakaat lain kalau wakaf dan dia sambung. Saya cuba lagi sekali. Boleh? Ka'annahum yawma yarawnaha. Penting kat su basu. Lam yalbasu. Okey. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Okay. Lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Kak Alia pun mengayuh juga kan macam Suzy? Ke tak? Oh tak. Baru nak mula. Baru nak beli sampan sekejap. Dia kalau kita exercise, berenang apa semua tu, sebenarnya bagus untuk paru-paru dan memanjangkan nafas. Stamina kan? Naikkan stamina. Betul. Asyik masak dengan Thermomix je makan ni macam. Okey, terima kasih Kak Alia. Okey, Fiza boleh baca?
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dengar tak Ustazah? Dengar, Dengar tak? jelas. Satu rumah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Ya. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأنتم أشد Antum. Bukan وأنتم wah. Antum. oh sorry أنتم أشد خلقا أم السماء بناها Ya. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Hmm. والأرض بعد ذلك دحاها Okay. أخرج منها ماء. Ha tu panjang ya Ustazah? Ha ni 2 harakat je panjangnya. Ma tu yang panjang. Okay. Tengok lagi sekali Fiza punya kha. Dia jangan tebal. Akhraja minha ma'aha. أخرج منها ماءها ومرعاها Okay. والجبال أرساها Tebalkan wal jibala arsaha. والجبال أرسا والجبال أرساها Okay. متاعا لكم ولأنعامكم. Itu salah. Okay. Betul. Putus-putus sikit tadi. Terus. Okey. Lagi sekali ke? Boleh juga. Sebab dia terputus tadi. متاعا لكم ولأنعامكم. Ya. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Dekat ta tu kena baca 6 harakat dulu baru masuk mim dan mim tu 2 harakat dengung. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Okay. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Okay. وبرزت الجحيم لمن يرى Ya. فأما من طغى Okay. وآثر الحياة الدنيا. Dia punya bunyi ya tu sebab dia al-jauf. Al-jauf ni rongga mulut. Kenapa jadi tadunya tu sebab nun tu kan kita naik kat hidung kan. Dun tu kat atas. Ya tu turun balik. Wa atharal hayatad dunya. Dunya. وآثر الحياة الدنيا. Okay. فإن الجحيم هي المأوى. Okay. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Yeah. فإن الجنة هي المأوى. Yeah.
Yas'alunaka 'anis sa' yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Betul tak Ustazah? Betul? Fima anta min zikraha. Ya. La rabbika muntahaha. Innama anta munziru man Huruf pendek. Munziru man. yakhshaha. Boleh ulang lagi sekali tak? Innama anta munziru man yakhshaha. Okay. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okay, boleh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Fiza. Okay. Min? Saya Ustazah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Okay. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Okay. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش Ghain. ليلها Ghain jangan bunyi wa'ag. Wa'aghtasha laylaha. Jatuh saja, betul. Tebal. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Betul. Tapi kha tu pun sama juga. Kha tu wa'akh. Dia jangan wa'akh. Wa'akh. Tebal. وأخرج ضحاها. Okay. والأرض بعد والأرض. ذلك والأرض. والأرض بعد ذلك دحاها. Okay. أخرج منها ماءها ومرعاها. Okay. والجبال أرساها. Yeah. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Yeah. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Okay. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت
من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nazimin. Sama. Okey, Eliza. Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Lagi sekali ulang. Fa'akhadhahullah. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Okay. إن في ذلك Ain. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Kat situ ada dua dengung tu. Satu inna, satu lagi liman yakhsha. Kena dua harakat tu dengung. Lagi sekali. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Yakhsha. Angkat sikit kha tu. يخشى. Dia kena tebal. Tapi jangan jangkit shin tau. Jangan sya. Yakhsha. يخشى. Okay. أأنتم أشد خلقا أم السماء Yeah. بناها. Betul. Banaha. Oh, memang stop Azza. Ya. بناها رفع سمكها فسواها Ya. وأغطش ليلها Tebalkan. Wa'au. Tosha. Wa'au. Tosha. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Ya. والأرض Rotbal. بعد والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها. دال baris atas bunyinya dal. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعاها. راتبل أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
Waburrizatil jahim liman yara fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahim Habiskan. fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man Wa khaf amma man, sikit lagi dengung dia. wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahal nafsa 'anil hawa. Alif lam dengan nun tu Eliza dia tak boleh bunyi lam. Dia hilang terus. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal Tak jannata cukup. Fa innal jannata hiyal ma'wa. bagi balance dia punya nun sabdu dua-dua tu sama. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Okay. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mur tebalkan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mur. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha Ya. ila rabbika muntahaha. Okay. Innama anta munziru man yakhshaha. Man yakhshaha. Man yakhshaha. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Boleh terus Suzah? Ambil lam yalbasu. Lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Eliza. Suzah. Sama. Okay, Anissa. Anissa ada tak? Ada? Baca Boleh? Okay. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. La ibratal tu kan Anissa masuk dekat tanwin dengan lam tu masuk lam sepenuhnya. Ibratal liman. Saya ulang balik. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Macam tu Sepenuhnya lam kan? Dia masuk tal. la'ibratal macam tu terus. Dia masuk lam terus. Dia tak ada bayangan dengung pun. Okay. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Okay. Antum ashaddu khalqan amis sama. Bunyi. Okay, tak apa. Bunyi hamzah kan? Bunyi. Okay. Banaha. Oh, patutnya boleh sambung terus Ustazah. Boleh je nak berhenti, tak ada masalah.
Sekali lagi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Okay. رفع سمكها فسواها فأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها Sekali akhraja minha, jangan akhraja minha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم Wali'an. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Okay. وبرزت الجحيم Nipis. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى Oh, tebal. Fa'amma man tagha. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونسى النفس عن ونهى النفس عن الهوى. Cuma jangan sebut ha dekat tu. Wanahan, jangan wanahan. Lagi sekali. Ulang balik Ustazah. Boleh? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Okay. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Okay. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Kejap. Anissa cuba tengok dekat sa 2 harakat kan. Ati ayya tu pun 2 harakat. Tapi dia tak sama. Macam ayya tadi cukup 2 harakat. Sa tu panjang sangat. Dia kena sama 2 harakat. Baik. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Baru dia sama. فيما أنت من ذكراها. Jangan bunyi zik. Fima anta min zikraha. فيما أنت من ذكراها. Okay. إلى ربك
إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Lebihkan sikit dengung tu. Innama anta munziru man yakhshaha. Ada 4 tempat dengung. إنما أنت منذر من يخشاها Baru dia seimbang. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okey. Sampai alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Anissa. Baca. Sama. Okey Ili. Syenas tak baca. Tak lihat ni. Lawa Ili punya apa tu gayut tu. Ustazah, Ima buat. Dalam. Itulah. Tengok Ima punya status tu hari tu. Rajin dia. Itulah. Dia buat apa kan kat rumah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Tekan sikit yang ha tu. وأخرج ضحاها. وأخرج ضحاها. Macam tak masuk yang ha. وأخرج ضحاها. Okay. والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Yang kelima tu paling kurang 4. Satu lagi wa mar tebalkan wa mar'aha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Okey, kejap. To tu panjang tu dah betul dah, tapi penekanan pada huruf mim tu kena kuat sikit. Tammatul kubra. Sorry Ustazah, bising sikit. Tak apa. Faham. فإذا جاءت Kesian mak ni. Tak fokus. Kelas ke apa Ili? Music. Hey, Auzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
Banyak pula soalan ni. Kejap Ustazah. Gangguan. You sit over there boleh tak? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Yauma yatazakkarul ins. Tak boleh concentrate lah Ustazah. Ni mengacau. Sekejap. Kasiannya. Ya Allah. Emma, don't look. Go away. Kita tengok Mami dengan Fokus your class. Dia kacau. Mana tadi Ustazah? Sudah. Yauma yatazakkarul Yauma yatazakkarul in. Ustazah, saya tak boleh lah. Kejap. Gangguan teknikal. Okay. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al-hayat Ada dua harakat. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن sampai Rabbih tu boleh? Berhenti. Boleh. وأما من خاف مقام ربه Boleh. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Sikit lagi dengar. Munziru man yakhshaha. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا boleh? لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sikit lagi tu, ha tu. Au duhaha. أو ضحاها. Okay. Sadaqallahul azim. Sorry Ustazah. Apa Ili faham? Dugaan. Anak-anak semua PDPR kat rumah kan. Sama je kat sini, keliling je. Lepas tu mata mak dia besar kecil. Tak keluar suara je. Okay. Sebelum saya masuk surah Abasa tu, kita tengok sekejap yang ni. Saya dah highlightkan ni ada beberapa tempat tadi. Memang ada ha dengan ha ni ada pada beberapa hujung kalimah. Ayat 29, ayat 30, ayat 46. Kalau kita tengok kan dua-dua belakang tu huruf yang berdekatan kan. Ha dengan ha. Ha tengah halkum, ha pangkal halkum. Bunyi dia memang tak sama lah. Kalau kita baca kita rasa macam sama je. Pastikan dia punya makhraj tu tepat. Semuanya ha. Nak satu kalimah lagi kita tak perasan. Lepas tu tadi yang ni pada ayat 37 mau poro. Ni tebal. Nanti kita akan belajar lah. Secara lebih ni lagi kan. Kita perhalusi lagi. Nun dengan to ni dia kena tebal dekat nun lagi dah. Toro. Fa'amma man toro. Susah sebenarnya nak buat tu kalau kita tak biasa. Mungkin kita dah tebalkan nun dengan to, mim pula dia jadi ikut tebal kan. Contoh macam kita baca patutnya mim bari atas dibaca dengan ma. Bila ma tu tadi dah nipis, nun pula tak apa tebal. Okay, proses dia tu. Sebab dia
ikhfa hakiki ni dua harakat dengung tu, masa dengung tu kita nak ubah daripada nipisnya mim nak pergi dekat tebalnya nun dan ta tu. Satu tadi. Kemudian ni fa idza ja'atit tammatul kubra. Maknanya dekat kalimah tammah ni dia ada 6 harakat. 6 tambah dengan 2 8 lah. Mesti pastikan sekejap 8. apa dia? 8 apa? 8 harakat. 8. 6 tambah 2. Cuba Ustazah baca. Kat sini ada 2 hukum. Satu mad wajib mutasil 4 atau 5 harakat. Satu lagi tammatu tu mad lazim kalimi mustaqal dan dia bertemu huruf yang bertanda sabdu. Jadi kat situ tambah lagi 2 harakat dengung. So 8 lah kat situ. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Mesti mim tu dia punya Kak Alia lepas ni kena exercise. Dia punya tu kena 2 harakat dengung. Sebabnya ada setengah orang yang dia beranggapan bila kata dengung 2 harakat ni macam baca mat asli. Tapi sebenarnya keadaan mendengungkan pada ayat-ayat yang macam nun sabdu, mim sabdu ni dia lebih kadar lama dia berbanding dengan mat asli sebenarnya. Dia tak sama. Okay? Sebab dia ada tingkatan-tingkatan dengung dia. Ada dengung yang sepenuhnya, ada dengung sebahagian, ada yang sifat dengung je tinggal pada huruf berbaris macam-macam. Lepas tu ayat 30 pula. 34 ni, ayat 34 ni iaitu pada kalimah kubra ni, sebab kita nak menebalkan ra ni. Tapi kita lupa ba ni huruf nipis. Dan dia qalqalah. Jangan disebabkan huruf yang ba ini nak pergi ra, qalqalahnya tadi tu jadi tebal. Tu ibu tak makan lagi. Belum. Jangan kacau ibu. Simpan dulu. Hello. Tolong. Ibu tengah kelas takkan nak makan. Tu dugaan lah tu nama dia. Time ibu dia tengah lepak duduk kan, tak nak pula dia tanya. Apa tadi, hilang fokus ibu. Okey, tammatul kubra. Macam mana nak menipiskan ba tu? Settlekan je dulu ba. Ra tu jangan pandang dulu. Jadi kita baca kuba. Ba tu tak jadi kubra. Dia jadi tebal. Dia jadi penuh, mulut tu jadi tebal. Tak boleh lah sebab ba ni sifat dia nipis. Jadi bacaannya kubra. Barulah dia akan jadi ringan. Kuba. Dan dia tak boleh putus. Banyak kita nak cerita ni. Kubra. Boleh tak sebut? Kubra. Ustazah, Ya. dia macam sambung K-U Sambung. B-E-R. B-E-R-O. Kubra. Kubra. Lebih kurang gitulah. Kalau dia eja dalam Senayu kan. Bayangannya gitulah. Jangan kubra. Jangan B-E-K-R-O. Bekra. Yang kubra tu kalau dia akhir kan? Tengah. Kalau yang K tu dia ke akhir kalimah ataupun akhir ayat. Okay. Kalau yang ni tengah-tengah. So bila tengah maknanya ayat tu tak habis lagi. Jangan diputuskan. Sambung. Kubra. Okay. Yang ni tak banyak. Sikit je. Azhar nak cuba? Boleh? Penuh. Faiza je. Dia nafas dulu. Faiza ja'atit tammatul kubra panjang pula. Kubra. Lepaskan. Faiza ja'atit tammatul kubra. Dia macam segan je nak keluar ba tu. Kubra. Kena keluar lagi. Ingatkan. Okey. Faiza ja'atit tammatul kubra. Boleh tu. Cuma dekat mim tu Kak Alia tercicir. Kan? Nampak jari saya. Atit. Faiza ja'atit tammatul kubra. Cukup saya punya jari baru sampai 4.
Kak Ali ada masuk. Kejap. Tengok tengok. Idza ja'atil kubra. Dia punya tak ada, dia tak dia kena Tak lagi. dia kena Idza ja'atit tammatul kubra. barulah gitu. Masih Ustazah. Sama. Runah dia tu kena ada. Sebab runah ni dalam hukum tajwid antara yang termahal, antara yang orang kata paling penting nak kena buat tu, dengung tu. Okey, sebab dia ada tingkatan-tingkatan dia kan. Okey. Siapa nak try? Tak nak? Semua okey? Bolehlah saya try Ustazah. Boleh, Min? Sekejap. Mana dah tadi? Hilang dah. Kubra. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Mim dah betul tak? Dekat lam jangan lompat. Jangan matul kubra. Jangan. Tammatul kubra. Letak tempat lam tu. Sekali. Min. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Okey. Barulah dia clear kan. Okey, terima kasih Min. Terima kasih Ustazah. Kalau ada siapa tak yakin tu nak baca boleh baca. Contoh macam Suzy ke atau siapa-siapa kalau kita dalam keadaan makzurah kan tak boleh nak baca tapi kita tahu kita macam tak berapa okey tempat bacaan tu, kalimah-kalimah tu kita boleh baca. Tapi kalimah-kalimah potongan lah. Bukan kita baca semua ayat. Kita nak dapatkan macam mana cara nak baca kan? Boleh. Okey. Saya tutup. Kita sambung surah Abasa. Abasa tak panjang kan? Sampai 42. Saya buat separuh jugalah. 24. Sebab dia pendek-pendek ni. Boleh kalau nak sambung-sambung pun tak apa. Okey, saya record أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم. Alah, saya rekod separuh je. Sekejap. Tak tahu sampai ayat berapa tadi tercicir. Ya Allah, jauh lagi ke atas. Sekejap min nutfatin khalaqahu faqaddara as-sabila yassara. Oh, sampai situ. Saya sambung sikit kat dalam rakaman. Sampai 20 22 tadi. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم. Apa dia? Ili? Apa tadi cakap? Ili Dah betul lah tadi Ustazah. Yang saya baca dalam ni betul dah. Saya hantar rakaman tu tak habis. Oh. Dia mati sendiri. Nampak no dah full dah handphone ni, ya Allah. Sampai situ je dia mati sendiri. Dia suruh delete macam-macam dalam ni. Okay. Habis, nanti kita buat separuh je lah Okay. Yang sabdu-sabdu tu Ustazah tak kira yang berapa harakat? Yang mana? Macam yazakka talaha, tak ada harakat. Harakat yang berdengung hanya nun sabdu dengan mim sabdu je. Kalau huruf-huruf yang bersabdu tapi bukan nun, bukan mim, dia tak ada harakat. Oh. Berapa harakat? Macam mana? Yang Mana? Ayat berapa? 5 tu. Amma man istaghna. 2 harakat lah dengung. Tapi kadar harakat dengung ni bukan macam 2 harakat mak asli. Maknanya dia lebih daripada kadar harakat mak asli kan. Lebih pun boleh lah. Lebih, jangan lebih sangat lah. Ada yang baca macam dalam 3 harakat. Sebab dia sebenarnya macam ni cerita dia. Bab dengung ni dia, kalau ikutkan dia tak ada istilah 2 harakat. Daripada dulu, zaman-zaman dulu lagi memang tak disebut sebenarnya kadar 2 harakat. Tapi bila zaman sekarang dalam buku tajwid, dia letakkan kadar anggaran 2 harakat tu supaya kita mudah untuk kita lebih faham, kita kira. Tapi sebenarnya ada setengah orang yang dia tahu 2 harakat tu memang dia lebih lah. Sebab kadar dengung dengan mak asli tak sama. Tapi ada setengah orang dia beranggapan 2 harakat dengung ni sama macam 2 harakat mak asli. Jadi dengung tak cukup sebenarnya. Nanti saya hantar satu artikel tu berkenaan dengan dengung ni. Dengung ni sebenarnya memang dia tak boleh menyamai mak asli. Sebab kekuatan dengung ni kan pada huruf-huruf yang bersabdu. Sebab macam mak asli dia tak ada huruf sabdu. Jadi dia punya kadar tu tak sama. Ada beza. Saya hantar sekejap. Kawan saya juga buat ni. Sekejap Okey, nanti boleh tengok kat situ. Kenapa 2 harakat dengung lebih panjang daripada 2 harakat mat? Okey. Alhamdulillah. Okey. Itu dah habis bahagian makhraj kan? Makhraj pula. Sasul. Sifat. Sambung mana itu? Tiga. 23. Pusat 30. Muka surat berapa? 30? Kita dah habis sampai ya ke? 28 hari ni. Kita baru nak masuk sifat unggul ataupun sifat tunggal. Surat 28 ni. Itu siapa yang order buku tak sampai-sampai tu? Fiza ni. Sampai dah? Alhamdulillah sampai dah. Okey. Min pun ada dah ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 28, sifat tunggal ataupun sifat unggul. Ada setengah buku dia memang, kebanyakan buku dia memang tulis sifat tunggal.
Tapi buku yang baru ni dia tulis sifat unggul. Maknanya dia bersendirian dan dia tidak ada lawan baginya. Tu. Okey, baik. Kita tengok nombor 11. Iaitu melantun. Ni yang kita nak cerita macam yang Ili tanya tadi kan. Kedudukan huruf qalqalah yang berada di tengah ataupun berada di hujung tu dia tak sama. Dia ada sedikit perbezaan lah. Jadi kita nak tahu huruf dia dulu iaitu 5 qaf ta ba jim dal. Baju dah kotor. Kalau itu yang zaman sekarang lah orang selalu sebut, senang sikit kan nak ingat. Kalau dulu disebut qatubu jadin pun boleh juga. Jadi huruf ni kita kena kenal pasti juga. Pertama, kenal pasti mesti bunyi dia bila mati dia melantun. Itu yang pertama. Kemudian lantunan tu kita kena pastikan yang mana tebal, yang mana nipis. Itu penting. Okey, jadi dalam 5 ni yang mana yang nipis? Yang mana yang tebal? 2 je yang tebal. Yang lagi 3 tu nipis. Apa huruf dia? Qaf dengan ta. Qaf dengan ta tu huruf tebal ataupun disebut sifat apa? Tebal tu isti'la. Jadi bila kita matikan atau lantunkan, mesti bunyi dia aqa. Lepas tu ta, aqa. Mungkin dalam sebutan yang tunggal macam ni, kita boleh sebut tebal nipis tu aqa, aqa. Tapi bila dalam ayat tu, kadang aqa dia boleh jadi aqa. Ata dia boleh jadi ata. Tu jaga-jaga. Jadi dia dah membuang satu sifat tebal pada huruf qaf dengan ta. Okey, kalau ba, jim dengan dal, dia nipis. So tak ada masalah kita nak baca kan. Janji dia bunyi lantunan. Ab, aj, ad. Mengikut pada tempat keluar huruf tersebut lah. Tapi jangan ditebalkan. Cumanya jim ni lah, kebanyakan ni lah. Daripada 5 huruf ni, jim ni ada masalah besar sikit. Bila dia jadi melantun pada kalimah-kalimah yang ada huruf jim ni, lantunan dia bukan lantunan suara. Dia jadi lantunan angin. Macam mana bunyi lantunan angin? Contoh, aj. Tu, yang tu. Bunyi aj. Tu tak mau. Sebab itu bukan qalqalah nama dia. Qalqalah ni mesti disertai dengan suara. Jadi bunyinya aj. Aj. Tak ada pula untuk minggu depan ni. Jim ada tak? Tak ada huruf jim yang mati. Tapi tak apalah, kita buat latihan lagi ni kan. Sebutan dia tak boleh aj. Jangan ada angin. Sebab kalau kita tengok pada senarai sifat jim, dia tidak ada lantunan. Jadi jangan lantun. Dia tidak ada angin. Jadi jangan anginkan. Dia ada lantun je. Ada tak melepaskan angin pada sifat jim? Tak ada. Tak ada kan? Ya. Okey. Jadi yang ini pastikan juga kedudukan. Qalqalah ni dia ada 3 bahagian yang saya nak sebutkan. Apa bahagian qalqalah? Siapa tahu? Dalam ni disebut tak? Apa dia? Siapa tahu? Dekat muka surat 64 Ada So, kalau yang tebal nipis tu bukan Qalqalah sugra, betul. qalqalah wusta, qalqalah kubra. Betul. Kasih banyak siapa yang cakap tu. Saya pun tak perasan. Okey, yang qalqalah ni maknanya pecahan daripada yang bahagian sifat unggul ni lah. Jadi qalqalah tu dia ada 3 bahagian. Bermakna bila ada 3 bahagian, bunyinya tu memang tak sama pada setiap bahagian. Bahagian pertama qalqalah surah. Maksudnya surah tu kecil. Apa yang kecil? Maksudnya lantunan dia tu lemah. Dia tak boleh terlalu ketat sangat. Bila kita melantunkan di tengah kalimah dan kita putuskan lantunan tu, dia jadi kuat lah jadinya. Jadi cara nak melemahkan dia macam mana? Dengan tidak memutuskan. Ajma'in. Contohlah. Ajma. Kan ajma'in. Ataupun kalau di tengah-tengah kalimah lagi. Lam yalid wa lam yulad. Okey, dekat kalimah surah Al-Ikhlas tu. Saya share lah. Nampak kan? Nampak tak saya share? Nampak? Okey, cuba tengok. Dia ada beza ni sebenarnya.
Sekejap notik saya hilang. Okey ni. Okey, ini satu. Ini satu. Nak tunjukkan yang hujung ni memang semua banyak qalqalah. Tapi ayat 3 ni ada 2 qalqalah. Nampak tak? Satu dekat yalid. Satu lagi yulad. Apa beza antara dua tu? Siapa nampak beza dia apa? Yang tengah tu surah Okey. Betul lah tu. Min jawab tu. Tapi jelasnya macam gini Cuba tengok. Yalid hujung kalimah. Betul tak? Hujung kalimah lah ni. Yulad pun hujung kalimah tapi hujung ayat. Yalid hujung kalimah tapi masih di tengah ayat. Faham tak maksud saya? Jadi bila kata masih lagi di tengah ayat, walaupun di hujung kalimah, dia tetap kena lantun dengan cara tidak memutuskan. Jadi bila kita baca ayat 3 ni, dia ada 2 bunyi yang berlainan. Lam yalid wa lam yulad. Yang hujung tu putuskan. Jangan kita baca lam yalid wa lam yulad. Qalqalah dah dua-dua, betul dah. Tapi dia tak tepatlah yalid tu. Jadi tak dapat nak bezakan mana sughra, mana kubra. Nampak tak? Selama ni kita baca mungkin ada juga yang baca yalid wa lam yulad. Janji qalqalah aja. Sebenarnya kedudukan dia kalau kat tengah kalimah ataupun hujung kalimah di pertengahan ayat, dia tak boleh diputuskan lantunannya. Baru nampak perbezaan qalqalah tu. Okey, macam yang muka surat. Berapa tadi? Sebut 64 Kalau dalam buku ni kita guna buku ni lah itu disebut yalid, tu disebut qalqalah sughra. Kemudian yang yulad tu disebut qalqalah wusta, iaitu lantunannya sederhana. Jadi maknanya yang wusta ni dia lebih sikitlah daripada dengan yang sughra tu. Dan yang ketiga disebut qalqalah kubra. Tapi ada setengah buku ni yang wusta tu disebut kubra. Yang kubra kat sini disebut akbar. Tapi kita guna pakai yang ini sughra, wusta dengan kubra. Jadi kubra tu lebih kuat. Okey, apa beza dia kubra dengan wusta? Okey, kubra dengan wusta ni dia punya kalimah sama, iaitu kalimah pula. Huruf dia, kedudukan huruf tu sama dekat hujung kalimah. Tapi wusta tidak ada tanda sabdu. Kubra ada tanda sabdu. Kalau kita tengok pada surah Al-Masad. Kan, siapa perasan surah Al-Masad? Kalau surah Al-Masad tu, wah, dia terbawa rupanya benda tu kat sini. Nampak tak? Watab. Ini qalqalah kubra. Tak boleh kita baca lahabi watab. Tak boleh sebab dia tanda sabdu. Sebab dia dah jadi macam seolah dia sebenarnya asal huruf yang bersabdu ni 2 huruf. Watabba kan. Tapi dia dah jadi 1 huruf dan dia letak tanda sabdu sahaja. Maka dia punya tekanan tu lebih kuat berbanding dengan wusta tadi. Abi lahabi watab. Tahan baru dia lepaskan. Watab. Berbeza pula dengan yang lain. Kalimah yang hujung-hujung ni semuanya qalqalah juga tapi tak ada sabdu. Jadi dilepaskan dengan lantunan yang sederhana atau diringan sikit berbanding dengan ayat pertama. Kasab, lahab, hatab, masad. Semua tu sebab di hujung. Cuma dia tak berat sebab tak ada sabdu. Okey, nampak perbezaan dia? Itu perbezaan qalqalah tadi Okey, baik. Kemudian itu adalah sifat qalqalah. Maknanya huruf yang 5 ni tak nak kena lantunkan bunyi. Kadang-kadang yang 5 ni tak berapa nak lantun. Yang selain daripada 5 tu kita lantun. Pasal tak? Okey, seterusnya kita tengok sifat yang ke-12. Okey, yang ke-12 disebut sebagai inhiraf. Inhiraf tu melencong. Apa maksud melencong kat sini? Yang dia letakkan hurufnya adalah huruf ra dengan lam. Tak ada huruf lain yang dilencongkan lidah tu. Lidah dia tu dilencongkan. Maknanya bukannya kita lencong ke tepi sangat. Tidak. Sikit je. Kita sebut al. Sebenarnya sebutan lam kita bila kita matikan. Kalau kita tengok betul-betul kita punya lidah kat cermin kan. Kita punya kedudukan lidah tu dia bukan tegak macam tu tau. Dia tak tegak. Dia ada sengit sikit. Cuba sebut al.
Siapa yang sebelum ni dia tak perasan kita tak perasan nak merasa-rasa sama ada sengit ke tak kan. Kalau kita letak lidah kita tu tegak, dia tak akan bunyi al. Bunyi lam tu berat. Kita tegak kan? Al. Dia akan jadi tebal. Al. Buka sikit bukaan mulut kita tu, kita nampaklah lidah kita al. Dia sengit sikit. Itu namanya inhiraf. Sama juga dengan ra. Sama ada ra tu nipis ataupun tebal. Lam tu pun sama jugalah. Sama ada lam tu nipis ataupun tebal. Ketika bila nipis, ketika bertemu dengan apa-apa baris pun. Ketika bila lam tu tebal, ketika dia bertemu ataupun dia duduk dalam kalimah Allah. Allah. Bila sebut Allah pun lidah kita sengit sebenarnya. Sengit sikit. Lencongan nama dia. Okey. Kalau ra kita baca ar. Pun begitu juga. Lebih-lebih lagi bila dia bergetar kan lidah tu, lagi dia akan melencong. Ar. Ir. Ur. Okey. Dua sahaja huruf yang melencong inhiraf, iaitu lam dengan ra. Huruf lain tak ada. Terusnya yang ke-13 bergetar. Pun sama juga. Satu je. Tak ada lagi huruf lain selain daripada huruf ra yang bergetar. Yang saya pernah sebut rasanya sebelum ni, huruf yang paling banyak sifat adalah huruf ra. Dia ada 7 sifat termasuk inhiraf dengan takrir. Dalam sifat tunggal ni ataupun sifat unggul ni, ra ni ada 2 sifat yang ditambah kan, iaitu inhiraf satu lagi takrir. Mana lagi 5? Lagi 5 ada pada sifat berlawanan. Maka dia jadi 7. Bila kita baca, matikan dia. Ar. Ada getaran, baru dia dapat mencukupkan sifat ra tu. Jangan kita baca ar. Kalau ar, dia tak bergetar. Pastikan bergetar ar. Tapi jangan banyak. Jangan baca ar. Jangan banyak sangat. Getaran sikit je. Ar. Okay. Kemudian, tapi ra yang bergetar ni ikut juga sifat dia. Kalau ra tu kena baca tebal, maka kena tebalkanlah dia punya takrir tu ar contoh. Kalau dia kena baca nipis, maka takrir itu kena nipiskan. Ir. Tengok pada baris lah. Seterusnya, okey, kita tengok yang gunnah tu. Gunnah ni dia sifat tambahan yang kemudian. Yang mana dengung ataupun gunnah ni, nun ataupun mim. Sama ada nun mati ataupun nun sabdu, sama juga mim mati atau mim sabdu. Dia memang tak boleh hilang. Yang saya sebut tadi, apabila nun sabdu dengan mim sabdu ni ada sifat yang agak kuat berbanding dengan sifat mak asli itu kan. Jadi kalau kita tengok pada dengung nun, katalah kita tak ambil dengung lah, kita ambil nun mati bertemu dengan contoh pada surah Al-Masad tadi, katalah saya ambil anhu dengan ma'aghna anhu. Alamak, macam nak hilangkan ni? Kenapa tiba-tiba dia keluar mendalah ni pula? Ya Rabbi, ya salam. Kenapa? Oh ya, okey. Cuba tap aja. Kecil. Okey. Alright. Kejap. Okey, buat. Ya. Salah lah sekejap sorry. Okey. Okey, dekat kalimah aghna dengan anhu, nampak tak ada nun? Dia tak sebut pun unah tu nun tu sabdu ke mati ke apa, maknanya umum. Nun tu kosong je dengan mim kan? Okey. Pada kalimah yang saya bulatkan ni, aghna dengan anhu ada satu nun berbaris, ada satu lagi nun mati. Jadi walaupun nun tu berbaris, walaupun nun tu mati, yang mana dia mati bertemu dengan huruf izhar, ataupun nun tu bersabdu yang dia kena tekan dengan lama dan kuat. Jadi kat sini katalah kita sebut aghna. Bila kita sebut na tu, sebenarnya dia dah ada sifat gunnah dia yang tak boleh hilang. Nun tu memang kita punya lidah ni yang mengeluarkan huruf nun kan? Kan ujung lidah lekat kat langit, betul tak? Cuba kita matikan an.
Lidah kita lekat tak dekat lelangit? Lekat. Tapi sambil kita melekatkan lidah kita kat lelangit, hidung kita memainkan peranan juga. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia pergi dekat bahagian gunnah. Kalau kita sebut an, tapi kita tutup hidung kita, apa jadi? Cuba tutup hidung, kita sebut an. Apa jadi? Sebut an, tapi kita tutup. An. Sampai tak ke atas tu? Dia tersekat kan? Tak sampai. Jadinya itu adalah sifat gunnah semula jadi yang ada pada nun dengan mim. Sama juga mim. Kita baca am. Kita sebut am. Sedap aja bunyi am. Tapi kalau kita tutup hidung kita, sampai tak? Ab. Dia tersekat. Bermakna itu adalah sifat gunnah semula jadi yang ada pada nun dengan mim. Walaupun dia dibariskan. Kita sebut na. Ma, au, na, dia punya permulaan tu, dia dah ada gunnah lah tu. Yang kita sebut selama ni kita tak perasan sebab akhir-akhir kita sebut. Tahu-tahu kita dah sebut na tu. Au, na, dah habis dah na. Tapi permulaan nun, tapak nun tu sebenarnya gunnah. Itu dia letak dalam sifat tunggal ni. Sama juga. Kalau macam ni dia kuat sikit lah kan. Hamma. Itu memang yang paling tinggi lah dia punya tingkatan gunnah dia. Sebab dia ada sabdu. Hablum mim. Banyak. Kat situ. Okay. Itu contoh lah. Okay. Itu contoh-contoh gunnah. Tak boleh lari lah. Banyak lah yang bacaan-bacaan tu kita kena pastikan dia ada sifat gunnah ataupun dengung. Kemudian seterusnya sifat istitalah. Okey, istitalah ni satu juga sifat dia iaitu huruf dot. Apa maksud istitalah? Kalau ditulis kat situ menutup lelangit. Bila dia sebut menutup lelangit, dia akan menyebabkan kita punya lidah ni lah. Dia melibatkan lidah kita. Lidah kita nak tutup ke atas kan. Tapi ada satu perkara lagi yang sama erti dengan menutup lelangit ni iaitu berpanjangan menutup. Dia kalau dia kata dia tutup saja, dia tak nampak perjalanan dia. Dot ni bila kita matikan dia berjalan tu lambat. Dia tutup tu lambat. Dia tak boleh tutup out. Dia berpanjangan. Gitu. Itu dot. Dan satu sahaja sifat yang ada pada dot untuk bahagian sifat tunggul ini iaitu sifat istitalah. Huruf lain tidak ada berpanjangan macam dot. Seterusnya yang ke-15, yang lunak tu, itu adalah sifat lin. Yang terjadi kepada huruf waw dan ya sahaja, yang mana waw dengan ya ini mati, yang sebelumnya baris atas. Dia jadi lembut. Contoh au, ataupun kalau ya, ai. Kalau kita tengok ada pada surah Quraisy. Ila fi Quraisy. Kan? Cuba kita tengok. Saya tak share. Alhamdulillah Ustazah. Okay. Baik. Okay. Nampak tak? Ini ya mati. Cuba tengok. Ya yang mati sebelumnya baris atas. Nampak? Yang ini waw mati sebelumnya baris atas. Khauf. Nampak? Ini disebut lin. Lin ataupun lembut. Lin tu lembut lah maksudnya. Maknanya kita baca tu tak boleh keras lah. Li'ila fi Quraisy. Dia jadi keras. Li'ila fi Quraisy. Mana yang panjang? Ya tu. Wa amanahum min khauf. Mana yang panjang? Wawnya. Sebab ya dengan waw itu dikira mat. Mat apa? Mat lembut. Mat lin lah maksudnya mat lembut tu. Okey, baik. Kemudian yang ke-16, sofir. Kita habiskan sikit lagi. Apa maksud sofir? Iaitu berdesir. 3 huruf saja yang ada sifat desiran, iaitu huruf zai, sin dengan sod. Pastikan masa kita menyebut 3 huruf ini, mesti ada desiran. Maknanya kita nak sebut tu matikan, pastikan kita punya hujung lidah dekat gigi bawah. Barulah bunyi berdesir tu jelas. Az, as, as. 3-3 ada desiran tapi dia mengikut sifat lah. Macam zai dengan sin ni dia lebih kurang sama. Macam sod dia tebal tapi dia tetap juga ada desiran. Dan yang terakhir iaitu yang Ustazah tadi cakap apa? Pastikan ada di mana di bawah? Apa yang di bawah? hujung lidah di gigi bawah. Supaya
desiran ataupun angin yang keluar ke atas tu dia tidak ada sekatan. Kan? As, as. Itu berdesir. 3 sahaja, tak ada huruf lain yang berdesir. Maknanya dia tidak ada lawan lah. Dan yang ke-17, 1 sahaja huruf yang bersifat tafashi, iaitu berhamburan. Tafashi ni kekuatan dia lebih daripada sofir. Bila kita baca, kita sebut huruf shin. Matikan dia. Ash. Tak perlu muncung banyak. Ash. Tak payah muncung. Sebab shin ni bukan huruf bibir kan. Shin ni huruf lidah. Lidah mana? Lidah tengah. Ash. Ash. Dia berhamburan. Maknanya angin yang dia keluarkan itu melebihi sofir. Kalau sin, as. Dia dekat gigi bawah tadi kan. Lidah, ujung lidah tu diletakkan. Yang ini tengah lidah naik ke lelangit. Ash. Baru dia dapat sifat berhamburan tu. Tak ada lagi huruf lain selain daripada shin yang ada sifat berhamburan tadi, iaitu tafashi. Wallahu alam, kita habis untuk bahagian sifat unggul. So nanti untuk rujukan, kita boleh tengok, cuba tengok sekejap muka surat 30, 31 tu. Semua dia dah letakkan. Kedudukan makhraj yang penuh 17 makhraj huruf ada dekat atas sekali, muka surat 30. Kemudian yang bawah tu dia dah asingkan bahagian halkum sahaja. Makhraj bahagian halkum ada 3. Pangkal halkum, tengah halkum, hujung halkum. Okey, kemudian muka surat 31 yang atas tu huruf lidah. Lidah kita ada keluar berapa? Ada 18 huruf yang keluar daripada 10 tempat dekat lidah. 10 tempat sahaja tapi hurufnya 18. Sebab apa? Sebab ada kawasan-kawasan lidah yang berkongsi huruf. Okey. Kemudian makhraj bibir dia ada 2 tempat, iaitu menggunakan kedua-dua bibir dan ada 1 huruf menggunakan 1 gigi, 1 gigi pula, gigi kena pada perut bibir bawah. Okey. Dan akhir sekali kita tengok muka surat 32, makhraj rongga mulut, iaitu alif wawiyah. Iaitu dia berlega di dalam mulut, di pertengahan mulut itulah disebut rongga mulut ataupun al-jauf. Dan akhir sekali makhraj hidung yang kita sebut pada gunnah tadi tu. Mim sabdu, mim mati, nun sabdu, nun mati tu kan. Itu dia berkait dengan bahagian makhraj hidung. Dikeluarkan dekat situlah ataupun disebut sebagai khayshum. Wallahu alam. Okey, ada soalan? Saya stop. Tak ada Jelas Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, nanti kita sambung lagi insya-Allah bahagian baru kita akan masuk pada muka surat 33 ni. Kita tengok balik makhraj huruf tu dan sifat dia. Kita gabungkan baru kita nampak. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih.